Minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nas mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan kurnianya, dengan keredaannya, insya-Allah kita dapat meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan saraf. Jadi minggu lepas kita berhenti pada tajuk huruf 3 sulasi campur 1. Jadi 4 lah. Jadi huruf jadi 4. Jadi huruf yang bertambah ini adalah yang bertambah 1 ni adalah huruf yang terlibatnya adalah sabdu. Kemudian tambah dengan alif dan tambah dengan hamzah. Jadi kalau tak ada siapa yang tak ada notanya boleh tengok di sini. InsyaAllah nanti saya akan sharekan. Share. Okey. Kita pada muka surat sebelum ni muka surat 69 itu adalah 3 huruf fa'il madhi yang mempunyai 3 huruf ditambah dengan 1 iaitu ditambah dengan alif. Tapi sebelum tu kita sudah belajar tambah dengan huruf hamzah. Tambah dengan huruf sabdu. Sabdu. Jadi wazan dia adalah fa'ala. Jadi fa'ala ni adalah asalnya fa'ala dan tambah sabdu jadi fa'ala. Jadi kalau kita hanya tahu tentang maksud, hanya tahu kenal dia ni ada tambahan tapi tak tahu makna dia, jadi kita tak dapat manfaat daripada apa yang kita tahu. Jadi oleh kerana itu kita kena tahu makna dia. Jadi makna dia wazan fa'ala adalah tambahan kepada iaitu menunjukkan dianya adalah me dan kan. Tambah me dan kan. Dan masa yang sama dia ada nilai-nilai berulang kali, berkali-kali. Sebagai contoh yang dibagi di sini macam tofa. Tofa ni asalnya adalah tawafa. Ta beri atas, wa beri atas, dan fa beri atas. Jadi tawafa. Jadi tawafa tu dia adalah fa'il madhi.
Tapi dia punya kaedah dia, apabila ada waw baris atas, ta, wa, fa, waw baris atas. Jadi waw ta, wa, fa, waw baris atas di dalam fi'il madhi dan di duduk tengah sebelumnya ada baris atas. Macam ta, wa, fa. Jadi ta tu baris atas, wa tu baris atas, fa tu baris atas. Jadi oleh kerana wa tu duduk di tengah dan dia fi'il madhi, maka waw yang berbaris atas tu sebelumnya ada baris atas iaitu baris ta, jadi ditukar pada alif. Waw alif baris atas tu tukar pada alif jika baris di depannya, huruf di depannya baris atas. Jadi daripada ta wa fa dia jadi ta fa. Ta fa tu maknanya dia telah mengelilingi. Dia telah mengelilingi. Kemudian apabila kita tambah dengan wa ada bandar sadu di tengahnya, jadi kita tak boleh sadu atas alif. Sebab alif tu dah mati. Jadi kena sadu kembali kepada asal. Asalnya ta wa fa. Ta wa fa. Jadi apabila kita sabdukan, sabdu atas wa. Jadi ta wa fa. Ta wa fa makna tawaf lah. Jadi dalam ta wa fa ini ada maknanya mengelilingi, kemudian berkali-kali. Jadi ini menunjukkan tawaf maknanya 7 kali. Jadi ada sabdu ni. Jadi sabdu tu ada 2 peranan. Yang pertama menunjukkan me dan kad. Kemudian yang keduanya adalah menunjukkan sabdu tu menunjukkan berulang kali. Jadi tawaf tu kena berulang kali. Kalau sekali je kita tak panggil tawaf. Itu kita panggil keliling. Keliling Kaabah. Tapi kalau tawaf mesti ada sabdu dia. Dia tawafa. Jadi menunjukkan berkali-kali. Begitu je dengan perkataan qata'a. Qata'a itu maknanya motong, sekali potong. Tapi kalau memotong-motong, berkali-kali potong ataupun mencincang, kita panggil dia qata'a. Ada sabdu dia. Jadi sabdu itu menunjukkan banyak kali. Qata'a. Jadi itu yang kita tambah dengan sabdu. Asalnya adalah sabdu ni makna dia ain mati, ain yang kedua hidup. Jadi fa'ala. Jadi kalau ada macam ini kataan dari sabdu, itu menunjukkan maknanya berkali-kali. Dan dia buat untuk pihak yang kedua. Bila buat pihak yang kedua, maknanya dia adalah ta'adi. Ta'adi itu maksudnya adalah memerlukan penyambung. Memerlukan maf'ulun bih. Macam contoh yang dibagi di sini. Bagi surat 67 tu, asalnya adalah alamah. Ataupun alima. Alima maknanya ilmu. Bila alama maknanya me dan kan. Me dia apa? Mengajarkan. Jadi makna mengajarkan. Alama maknanya mengajarkan. Jadi makna mengajarkan ini dia buat untuk orang lain, bukan untuk dia. Dia membuat untuk orang lain, mengajarkan. Jadi satu, yang kedua ada maksud di dalam situ berkali-kali. Kalau mengajar ni bukan sekali. Dia kena banyak kali. Barulah benda tu boleh bermanfaat. Kalau sekali je, boleh jadi itu hanya pemberitahuan dah. Jadi ini mengajarkan. Begitu kalimah kalama. Asalnya dah kalama. Kalama artinya kalam. Tapi bila kalama maknanya berbicara. Berbicara ni maknanya dah banyak kali. Bukan sekali. Bukan sekali cakap. Tapi berbicara maknanya orang yang bicara ni orang yang berbual-bual. Berbual-bual tu mestilah banyak kali dia punya perkataan dia, percakapan dia. Jadi dari situ kita dapatlah makna me dan kan dan mengandungi maksud berkali-kali. Itu perkara yang kita kena ingatlah maksud dia. Okey. Kemudian kita kena tahu dia punya masdar dia. Masdar kepada fa'ala adalah ta'limah. Ta'liman atau ta'limun. Samalah. Masdar. Masdar maknanya nama terbitan. Nama terbitan daripada fa'ala jadi adalah tambah ta dan tambah ya. Tambah ta di pangkal dia, tambah ya sebelum akhir. Jadi alama masdar dia adalah tambah ta ta'liman. Jadi alama nak jadikan dia masdar, tambah ta di depan dia, kemudian tambah ya sebelum akhir. Jadi kita dapat ta'liman. Sebagaimana yang saya tunjuk dulu,
kalau nak mudah ingat, kita ingat perkataan tartiban. Tartiban, takliman, takbirun. Samalah tu. Jadi wazan dia adalah takliman, ini menunjukkan masdar kepada allama. Kalau masdar kepada kallama, takliman. Jadi tartibun. Tartibun tu adalah keyword kepada masdar untuk tambahan satu huruf iaitu sabdu. Jadi kita dapat takliman. Jadi dua perkara ni kita kena ingat betul-betul lah. Kita kena faham betul-betul. Satu fa'il madhi, yang kedua masdar. Lepas tu fa'il mudhari' dia. Jadi kalau kita jumpa masdar dia, kita boleh convert daripada fa'il madhi. Kalau kita jumpa fa'il madhi, kita boleh tahu apa dia punya masdar dia. Ini dua benda ni adalah root word dalam bahasa Arab. Tetapi banyak kaedah menggunakan fa'il madhi sebagai root word. Kemudian masdar tu adalah nama terbitan. Tapi kalau dia bagi nama terbitan, kita kena tahu macam mana nak convert kepada asal dia. Iaitu kalau ta'liman, makna ta tu bagi atas, li tu bagi bawah, kemudian man tu ikut dia punya kedudukan dalam ayat. Jadi itu asalnya adalah al-lama. Wujud kal-lama. Okey, yang itu kita dah lalu berapa kali dah sebelum ni. Dan contoh-contoh yang ada di dalam tu adalah seperti berikut. Ini pun kita dah lalu dah, dan saya yakin tuan-tuan ada banyak buat dia punya tasrif dia. Tasrif lughawi dengan tasrif istilahi. Jadi kita sedang sekarang ni bicarakan tambah alif. Iaitu 3 huruf tambah alif. Dan tambah alif tu dia antara fa dengan ain. Itu adalah maksudnya menunjukkan musyarakah. Musyarakah maksudnya saling melakukan sesuatu. Maknanya ini ada dua belah pihak. Pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Jadi perbuatan ini memerlukan dua belah pihak. Baru dikatakan, barulah fa'ala ini bermaksud bermusyarakah ataupun bermusyarakat. Maknanya kena ada dua pihak. Kalau satu pihak je tak jadi. Kena ada dua belah pihak. Jadi contoh yang dibagi di sini adalah macam qatala. Asalnya qatala. Qatala tu maknanya dia telah membunuh. Tapi ini qatala maknanya dia saling memerangi ataupun saling berbunuh-bunuhan. Qatala, saling berbunuhan. Ataupun dia bagi contoh sini jadala. Asalnya adalah jadala. Jadala maknanya adalah debat. Dia telah berdebat. Tapi apabila jadala, itu maknanya perdebatan yang kerap kali. Orang ini cakap, orang ini cakap. Orang ini cakap, orang ini hujah, dia bagi hujah-hujah. Itu adalah jadala. Bukan jadala, tapi jadala, ada alif. Jadi alif tu menunjukkan bermusyawarah, bermusyarakat. Jadi di sini dia bagi contoh kataan jahada. Jahada maknanya berjuang. Jadi apabila berjuang ni mesti ada dua pihak. Kalau dia berjuang seorang-seorang, dia tidak berjuang namanya. Itu dia buat je lah. Tapi apabila berjuang tu mesti ada orang yang kedua. Benda yang kedua ataupun orang yang kedua. Macam yujahidu. Yujahidu sedang. Yang ini telah berjuang. Jadi begitu juga perkataan masdar dia, kita tambah mim. Yang ini bukan tambah mim. Yang ini adalah tambah alif tadi. Dia punya masdar adalah mujahadatan. Ataupun wazan dia adalah mufa'alatan. Mufa'alatan, dulu saya beritahu mudah nak ingat adalah musabaqah. Jadi kalau kata musabaqah, asalnya kita kena tahu fa'il madhi dia. Begitu juga di sini mufa'alatan. Fa'il madhi dia apa? Fa'il madhi dia fa'ala. Jadi fa'ala ni maknanya perbuatan yang terdiri daripada dua belah pihak. Tak boleh seorang punya. Jadi masdar kepada yang ini, yang tambah alif ni adalah mufa'alatan ataupun musabaqah. Musabaqah. Jadi ta marbutah di hujungnya menunjukkan dia adalah muannas. Kemudian kalau jadala macam yang tadilah, mendebat ataupun mendebatkan, tambah menekan tu je mendebatkan, jadi maknanya mesti dua pihak. Nak berdebat mesti dua belah pihak. Tak boleh jadi seorang. Jadi dalam hal ini kita tahulah bahawa dia tambah alif.
tambah alif di tengahnya jadi jadala. Makna dia saling berdebat antara dua belah pihak. Bukan seorang punya kerja. Mazdar dia macam tadi lah, mujahadatan, ia ni mujadalatan. Ataupun musabaqah, musabaqatan. Jadi tambah min, kemudian tambah ta marbutah hujungnya. Di perkataan madi dia jadala, tambah min berbaris dhammah, kemudian ta marbutah. Boleh jadi dhammah, boleh jadi atas, boleh jadi bawah, tergantung pada dia duduk di mana. Kalau asalnya adalah bagi atas ataupun mansub. Jadi asal dia mansub, tapi kalau dia duduk dalam ayat, kita kena tengok kedudukan dia dalam ayat. Jadi baru kita boleh letakkan baris dia. Jadi kita telah pergi dia punya contoh-contoh perkataan. Di antara contoh perkataan, sebagaimana kita bincang minggu lepas, sara'a, bersegera. Jadi sara'a menunjukkan bersegera. Jadi bersegera tu mana dia punya lawan dia. Kalau bersegera seorangnya macam mana? Kerana apabila bersegera ni maknanya mesti ada saingan. Bersegeralah. Jadi kalau kita seorang, tak adalah menunjukkan persaingannya. Jadi bersegera tu maknanya berlumba-lumba. Bila berlumba-lumba maknanya menunjukkan ada dua belah pihak. Tapi dia tak ceritakan pihak yang kedua. Kita cuma cerita pihak huwa. Di dalamnya ada huwa di sini. Sari'a, dia telah bersegera. Jadi menunjukkan adalah dua belah pihak ataupun ada bermusyarakah. Ada dua orang, sekurang-kurangnya dua orang lah. Kalau seorang dia tak dapat, tidak termasuk dalam kategori ini. Macam hajara berhijrah. Jadi berhijrah mana yang pihak yang keduanya? Jadi berhijrah ni adalah berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Yang pertamanya dia asal dia duduk kat mana. Kemudian dia nak pergi ke mana. Di tempat yang baru. Pun memerlukan dua belah pihak. Dua belah tempat dan sebagainya. Dua belah keadaan dan sebagainya. Jadi itulah peranan hajara. Kemudian alif ni juga menunjukkan selalu. Ataupun salin. Sering. Ini salin dan sering. Jadi contoh-contoh ni saya yakinlah tuan-tuan dah buat dia punya dia punya tasrif dia untuk 10 kataan ke atau kurang atau lebih tak kisahlah. Jadi untuk memahirkan eloklah buatlah. Tetapi kita telah pun pergi contoh-contoh Al-Quran di dalam bab ini. Iaitu contohnya sebagaimana yang kita bincang minggu lepas dan belum sempat kita bincang. Sebelum tu kita dah tengok dia punya tasrif dia. Tasrif fa'ala sebagaimana ini yang kita dah explain minggu lepas. Kemudian dia punya kataannya sara'a. Sara'a ini dia punya tasrif istilahi. Tasrif lughawi, soal lughawi. Jadi lughawi ini menunjukkan dia punya bilangan. Kalau bilangan satu sara'a, kalau dua sara'a, kalau jamak sara'u. Maknanya ini seorang, ini dua, ini tiga. Seorang tu siapa? Dia. Kemudian ini dia dua orang. Ini dia ataupun mereka lah, ramai. Ini adalah untuk huwa, untuk ia, untuk anta, untuk anti, untuk anak. Ia maknanya untuk perempuan. Dia perempuan. Anta maknanya untuk awak laki-laki. Anti maknanya awak perempuan. Dan anak untuk diri sendiri. Jadi yang ini pun kena diperhatikan. Sebab kalau kita jumpa perkataan seperti yang di dalam jadual ni, kita dapat tahu makna dia. Jadi apabila kita jumpa satu kataan, kita tak tahu makna. Kita tengok dalam jadual ni dia duduk kat mana. Kalau dikatakan duduk dekat dengan tasyari'ina. Jadi kita tak tahu makna. Tapi kita tahu jadual ni. Dengan jadual ni kita dapat tahu bahawa dia mufrad dan anti. Anti ni awak orang perempuan dan seorang. Jadi tusari'ina. Kalau ramai, tusari'na. Jadi apabila kita jumpa perkataan yang macam ini, tak tahu makna. Tapi kalau kita tahu jadual dia macam ini, kita tahulah makna dia bahawa anti dan di bawah jamak. Jamak. Itu sari'in.
Okey, kemudian kita pergi contoh Al-Quran. Contoh Al-Quran. Sari'ah. Kemudian fa'il madinya, fa'il mudhari' dia yusari'u. Okey, ayat yang kita ambil di sini adalah ayat surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi wasari'u ni kata apa ni? Sama ada fa'il madi ke, fa'il mudhari' ke, fa'il madi 2 orang ke, fa'il madi 3 orang ke, fa'il amal seorang ke, atau macam mana? Untuk berapa orang? Jadi kalau kita tak tahu wasari'u ni untuk apa makna dia, kembali kepada jadual tadi. Cuba tengok jadual tadi perkataan dia sari'u. Yani sari'u. Jadi kita cari dan jadual ni di mana duduk ni sari'u. Jadi kita dapat sari'u tu berada di kolom jamak, kemudian anta. Di bawah anta, bukan bawah atas, selari dengan anta dan di bawah jamak. Bermaknanya awak ramai. Jadi ini adalah fa'il amar untuk kamu ramai. Wasari'u. Wasari'u. Jadi wasari'u ni maknanya adalah fa'il amar. Kemudian mabni ala hazaf nun. Fa'il amar ni mabni ala matilah, bagi matilah. Ada sukun. Kalau fa'il madi mabni ala fathah. Jadi kalau fa'il amar mabni ala apa ni, sukun, bagi mati mana? Jazam, ala jazam. Jadi mana tanda jazamnya? Tanda jazamnya hazaf nun. Hazaf nun tu maknanya buang nun. Bila buang nun, kita dapat yang nak tunjukkan bahawa buang nun tu supaya kita tahu, jadi tambah alif. Alif ni tak ada baris, tak ada bunyi pun, tak ada apa-apa. Cuma alif tu nak menunjukkan nun yang telah kita buang, ganti alif. Jadi kita dapat sari'u adalah fa'il amar. Siapa yang membuatnya? Kamu ramai. Kamu ramai. Jadi domir dia adalah domir ala sukun, iaitu antum fi muhalli raf'in fa'il. Jadi antum di dalam ayat ini, wa ni adalah maksudnya antum. Dan antum tu duduk dalam kedudukan rafa maknanya bagi atas, bagi dhamma kemudian sebagai fa'il. Jadi kita dapat tahulah bahawa wasari'u ni maka dia maknanya adalah hendaklah kamu bersegera. Hendaklah kamu bersegera. Jadi kita perlu perhatikan bahawa apabila di dalam Quran apabila Allah menggunakan fa'il amar, maknanya wajib. Maknanya benda tu wajib. Tetapi ada korinah lain yang boleh mengubahkan daripada wajib jadi harus ke atau jadi makruh ke dan sebagainya. Jadi dalam hal ini adalah sari'u ni adalah fa'il amar. Fa'il amar artinya wajib. Jadi wajiblah kamu bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Jadi kalau tengok di dalam i'rab dia, kalau tuan-tuan ada buku kuning ni, jadi buka muka surat 191. Tak berapa jelas ni, nanti jap. Halus sangat, tak nampak. Muka surat 131. 131 dalam buku kuning. Jadi ayat yang ke 131. Semua jumpa? Okey, ada 131. 131. Ayat dia bawah pada Al-Quran tu 133. Ayat 133 surah yang ketiga.
133. 133. Wow. Huruf Jadi Ada wa ataf. tu adalah wa ataf. Wa tu Kita tak ada buku. wa ataf. Wa Jadi ataf. kita di dalam ilmu balaghah kita dah belajar dah wa tu apa makna dia. So di antara makna dia adalah menunjukkan ayat baru. Dengan ada wa itu maknanya menunjukkan dia ni ayat baru, bukan sambungan yang sebelumnya. Jadi ayat ni ayat baru. Jadi waw ni dikata waw wa ataf. Ataf ni maknanya dan. Menunjukkan dia memulakan ayat baru. Apa ayat barunya? Sari'u. Sari'u dia tulis itu fa'il amar mabni ala hazaf nun. Okey. Kemudian waw di dalam sari'u tu, waw dalam sari'u, waw ni waw ini adalah waw jamak. Jadi waw jamak dia adalah dhamir. Dhamir apa? Dhamir mabni ala sukun. Tapi dia duduk fi muhalli raf'in fa'il. Tapi dia duduk di tempat fa'il dan hukumnya adalah rafa'. Rafa' maknanya bagi dhamma. Jadi perkataan waw ni adalah dhamir. Dhamir mewakili pembuat dia, fa'il. Waw. Waw tu siapa? Waw tu kamu ramai. Kamu ramai. Sebab depannya ada, yang ini sari'u ni adalah fa'il amar. Apabila fa'il amar, di dalamnya bukan huwa, di dalamnya anta. Apabila fa'il amar, fa'il suruh, kita mesti suruh orang yang depan kita. Orang yang depan kita ada anta. Ataupun anti. Ataupun antuma. Ataupun antum. Jadi di sini antum. Jadi antum ni adalah orang yang kedua depan kita. Jadi sari'u fa'il amar. Jadi kita dah cek tadi dalam jadual memang dia fa'il amar. Kemudian tanda dia fa'il amar adalah dengan hazaf nun. Sebab apa tanda dengan hazaf nun? Sebab fa'il amar adalah berbaris mati di hujungnya. Jadi baris mati itu digantikan dengan hazaf nun. Hazaf nun sebagai tanda baris mati bagi perkataan madi. Perkataan apa namanya fa'il madi, fa'il amar. Jadi apabila hazaf nun tu maksudnya dia boleh jadi mansukh ataupun boleh dia jadi mati. Azam. Jadi apabila dia ada dua tu, jadi kita tengok dia punya kedudukan dia. Kalau wa alif ni boleh jadi dia mansukh bagi atas dan boleh jadi dia mati. Tapi dalam ni kita tahu dia mati sebab apa? Sebab dia fa'il amar. Fa'il amar baris yang akhir itu mati. Jazam. Jadi itu menunjukkan dia fa'il amar. Jadi wasari'u adalah fa'il amar ila maghfirah, kepada keampunan. Jadi bersegeralah kamu kepada keampunan. Iaitu mengerjakan benda-benda yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Ataupun segeralah bertaubat, maghfirah, keampunan. Jadi apabila melakukan kesalahan, jangan tangguh untuk bertaubat terus. Sebab apa? Sebab arahan kata wasari'u ila maghfirah, bersegera. Kita tak boleh lari daripada kesalahan. Kita tak boleh lari daripada melakukan dosa. Sebab sebagai manusia, kita banyak lemah dan banyak buat kesalahan. Tapi Tuhan tunjukkan cara menyelesaikan. Cara menyelesaikan adalah sari'u, bersegeralah. Apa dia? Bersegeralah taubat kepada Tuhan kamu. Min rabbikum. Jadi wasari'u ini adalah asalnya sara'a tambah alif, yang menunjukkan bersegera ni maknanya daripada kita dan juga pada Allah. Bersegera. Bersegera ataupun kita menunjukkan macam satu perlawanan. Jangan buang masa. Jangan kita lambat-lambat. Bertaubat ni taubat dengan segera. Sebab wasari'u, ayat yang nyuruh kita bersegera adalah wasari'u ila maghfirah. Maknanya ayat ni mewajibkan kita buat salah, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat minta maaf, cepat bertaubat. Kerana wasari'u. Wasari'u maknanya adalah bersegeralah kamu. Adalah fa'il amar. Fa'il amar tu adalah wajib dilakukan.
Jadi kalau buat salah, wajib cepat-cepat minta ampun. Kalau tak minta ampun, sampai kita bawa sekali dosa yang kita lakukan itu bersama-sama setelah mati, akan dibalaskan. Kalau apa-apa dosa lah. Kalau tak sempat kita minta ampun, maka Tuhan akan ambil tindakan. Tapi kalau dosa kita diampunkan, insya-Allah tak adalah tindakan dia. Tetapi dia punya catatan tu masih ada. Jadi kalau kita tak nakkan catatan tu, selalulah berdoa dengan Tuhan supaya buangkan catatan tu daripada rekod kita. Supaya apabila kita baca nanti di akhirat nanti, yang buat salah tu tak ada. Tak ada rekod. Kalau kita tak minta, jadi catatan tu masih ada. Cuma Tuhan tak ambil tindakan. Jadi ayat yang menyuruh ataupun ayat doa yang menunjukkan supaya kita minta Tuhan hapuskan dia punya kesalahan tu, ayat pada surah Al-Baqarah yang terakhir. Surah Al-Baqarah yang terakhir, ayat yang terakhir. Barangkali tuan-tuan semua dah familiar dengan ayat tu sebab kita jadikan wirid. Jadi tak jadi masalah lah kita nak gunakan ayat tu. Ayat dia berbunyi macam mana? Jadi saya carikan. Mana Rasul? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanyalah. Ya. Kataan tadi tu kan wasari'u. Lepas tu kita kalau pergi kepada ayat yang 134 di bawahnya Ustaz. Ya. Fisarra'i dan watarai tu adakah dia termasuk dalam golongan yang pertambahan sabdu tu? Yang untuk kom tu. Fa'ala tu. Kataan tu sarra ada dua, sabdu dengan watarai. Nanti ya. Sebab saya dah buka buku ni untuk ayat yang nak tunjukkan bahawa Tuhan itu berdoa untuk menghapuskan catatan kita yang tak baik itu Tuhan hapuskan. Jadi ayat yang terakhir dalam surah Baqarah ini iaitu ayat 286. Jadi ayat dia adalah berbunyi okey. Amanah Rasul lah ini. Betul. Ayat Amanah Rasul. Kemudian ayat yang terakhir itu doa tu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami. Rabbana wa la tahmil alaina. Tak dapat masuk. Ini dalam. Jadi buka saja Quran ayat yang ke 286 surah Baqarah iaitu ayat yang terakhir yang ada doa dia Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, iaitu ya Tuhan kami, Rabbana la tu'akhizna, janganlah engkau hukum kami, in nasina jika kami lupa, aw akhtana jika kami buat kesalahan. Kemudian Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan atas kami isran. Isran ni maknanya ujian yang berat. Kama hamaltahu, sebagaimana engkau berikan ujian alal ladzina min qablina, kepada orang yang terdahulu daripada kami. Kemudian ayatnya Rabbana wala tahmil alaina, dan janganlah engkau pikulkan pada kami ma la taqata lana bih, apa yang kami tidak mampu atasnya. Kemudian wa'fu anna, ampunkanlah kami, waghfir lana, dan satu maafkan kami, satu ampunkan kami. Kemudian satu lagi warhamna. Warhamna itu adalah maksud supaya Tuhan ampunkan kita, maafkan kita, dan warhamna, dan kasih sayang pada kita supaya rekod yang tertulis kita telah buat jahat tu
kita buat salah tu di dalam amalan tu terdelete, cancel, delete lah. Jadi maknanya bila kita buka rekod kita tu tak ada tulis yang katakan kita buat buruk tu. Sebab Tuhan dah ampunkan, Tuhan dah maafkan, Tuhan dah reda dengan kita minta ampun tu, maka Tuhan delete dia punya catatan tu. Jadi bila kita baca semua catatan yang baik belaka. Yang buruk-buruk tu walaupun pernah buat tapi Tuhan dah ampunkan, oleh kerana itu dia delete. Dia delete daripada rekod, menyebabkan rekod kita cantik lah. Kita cantik, jadi tak adalah kita malu ke orang, sebab tak adalah kita rasa malu nanti rekod kita masih ada. Cuma Tuhan tak ambil tindakan. Tapi dalam rekod masih ada dia buat benda ni pada jam sekian, pada hari sekian bulan dan sebagainya. Jadi itulah dia antaranya yang kita kena bersegera meminta ampun. Jadi waghfir lana warhamna, kesianlah kami, rahmatilah kami. Jadi rahmati itu menunjukkan bahawa minta kesian belah Allah supaya surutkan kita punya kesalahan yang telah kita lakukan. Jangan pula kita atas dunia ni buat salah kita berbangga, lepas tu tunjuk ke orang lain, beritahu orang lain. Malam tadi aku pergi ke Geden Highland, tapi sekarang ni zaman COVID tak boleh pergilah. Tapi dia nak cerita malam tadi dia main yang masuk duit 10% tu, kemudian tolak tekan dia jetpack ke benda nama, saya pun tak tahu nama dia. Dia bergembira, dia kata dia dapat untung RM100 lebih. Jadi sebenarnya dia membukakan aib dia pada orang, menceritakan dia tu menang judi. Jadi itu adalah perkara yang salah. Tuhan dah surutkan kita punya kesalahan, kita pula cerita beri orang. Jadi bagaimana Tuhan nak hapuskan itu kalau dah beritahu orang? Tuhan dah surutkan, kita pula yang buka beritahu orang. Jadi benda itu tak terhapuslah. Jadi oleh kerana itu, kalau buat dosa cepat-cepat minta ampun, jangan bagi tahu orang lain. Tuhan dah surutkan kepada orang, kita jangan bagi tahu. Dan seterusnya, anta maulana, engkau adalah penolong kami. Fansurna, maka tolonglah kami alal kafirin, ala kaumil kafirin, ke atas orang-orang kafir. Jadi itulah antara doa yang patut kita baca selalu. Yang kita kena hayati bila baca tu. Bukan baca kalau wirid gitu saja sambil-sambil pejam mata je kita baca, kita tak dapat makna dia, maknanya kita tak minta dengan Allah. Kita sebut tapi kita tidak hadirkan permohonan tu. Jadi terpulang pada Allah lah, nak dengar ke tidak. Allah memang dengar, tapi dia nak makbulkan kita punya doa atau tidak, itu terpulang pada Allah. Tapi biasanya kalau kita minta sambil-sambil lewu, sambil-sambil tak beri perhatian, sangat tak baiklah pada Allah. Kalau pada orang lain pun, orang yang tempat kita cerita itu pun dia rasa marah. Cakap dengan aku tapi pandang tempat lain, ataupun cakap dengan aku tapi dia fikir benda lain. Ini pula dengan Allah. Kita minta sesuatu tapi hati kita tidak ada dalam permintaan itu. Jadi kita fikirkanlah dia punya kesan daripada doa kita. Jadi kalau Tuhan tak makbulkan, bukan salah Tuhan. Sebab Tuhan memang dah janji dia akan balas, dia akan bagi apa yang kita minta. Tetapi sekarang ni kita tak minta dengan serius, kita minta sambil-sambil fikir benda lain. Jadi di situlah maknanya perlunya ilmu balaghah, perlunya ilmu nahwu dan saraf supaya kita dapat menghadirkan diri kita di dalam bacaan Al-Quran. Okey. Kembali kepada pertanyaan tadi, ayat berapa tadi? Saya tak ingat. Siapa yang tanya tadi? 286. Tidak. Yang tadi ada tanya, ada soalan saya kata nanti sekejap. Ya Ustaz, saya. Ayat berapa? Ayat yang 134 di bawah tadi, ayat 133 kan? Ayat 134 ada perkataan saya nampak tu, kisarrai dan wadharai tu. Situ itu adakah masuk dalam yang kita belajar yang Ustaz dah terangkan mengenai bahagian form tu fa'ala tu. Sarai tu. Yang sarai. Okey. Jadi sarai itu dia ada dua sabdu kan? Ya. Satu sabdu atas sin,
Satu lagi sabdu atas ra. Dot. Okey. Sabdu atas sin tu, sabdu atas sin tu, sarra tu, sin tu bukan maknanya dia adalah bermaksud tambah sabdu, bukan. Tapi sabdu tu adalah kerana dia huruf, dia satu alif lam, depan tu ada alif lam, satu alif lam kamariah, satu lagi alif lam samsiah. Jadi huruf sin tu adalah alif lam samsiah. Jadi oleh kerana sin tu disabdukan. Kalau alif lam kamariah, katakan qaf, al-qari'ah. Jadi dia tak ada sabdu. Tapi oleh kerana lepas alif lam tu huruf samsiah, sin sebagai contoh di sini, jadi sabdu tu menunjukkan alif lam samsiah. As-sarra. Jadi sabdu yang pertama tu menunjukkan sabdu kerana ada dia sin adalah huruf alif lam samsiah. Manakala ra yang kedua, manakala sabdu yang kedua atas ra tu, itu bukan menunjukkan tambahan sabdu. Itu memang ijaan dia. Asalnya adalah sin ra ra. Sin ra ra maksudnya mudah. Jadi sin ra ra tu sin, ra tu ada dua. Jadi oleh kerana dua disabdukan. Jadi sarra. Bukan tambahan. Itu sabdu tu bukan tambahan. Sabdu tu adalah memang ijaan dia begitu. Okey. Begitu juga darra. Darra tu pun huruf alif lam samsiah. Jadi dia sabdu. Dan ra itu adalah ijaan dia. Ijaan dia darra ra. Ada apa? Ra dua kali. Apabila ra dua kali maka disabdukan. Jadi darra bukan maknanya dia dalam kategori tambah satu huruf. Dia huruf tu juga. Tapi ra-nya double. Ijaan dia ra tu double. Jadi double tu disabdukan. Jadi bukan yang tambah satu huruf. Dia 3 huruf. Bila huruf dia ra, sad, dad, ra. 3 lah. Jadi dia bukan bermaksud tambah satu huruf. Oh, ni maknanya ijaan dia, memang ijaan dia Ustaz ya. Ya betul. Memang ijaan dia. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ni Ustaz dah katakan tadi alif lam samsiah, alif lam satu lagi tu apa? Alif lam Kamariah. kamariah. Ya. Okey, saya kadang hafal dia tapi tak tahu apa makna dia samsiah tu. Samsiah tu Ada sabdu. ada sabdu. Okey, ada certain word with samsiah, ada satu tu with kamariah. Mana bulan dengan apa kan matahari? Matahari, ya. Apa tu alif lam? How to distinguish? Macam mana pula dia ada sabdu tu? Dia kena hafal dia punya huruf dia. Betul. Saya apa? Tapi Hurufnya ada 15. Bila nak gunakan tu? Asalkan ada alif lam, depannya ada Okey, alif lam, tahu. jumpa dengan huruf samsiah, maka kita Ada kena sabdu. sabdu. Tapi kalau jumpa dengan kamariah, jangan disabdukan. Tak ada sabdu. Ada sabdu. Hafal bidu je. Itu je. Hafal bidu je. Tapi kena ingat apa huruf dia. Dia ada 15 huruf. Jadi kena ingat apa huruf dia. Itu je. Okey. Saya tak ada makna special tadi. Okey. Okey, lagi satu lagi Ustaz. Lagi satu lagi Ustaz. Saya nak tanya. Ya. Okey, permulaan ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum kan? Wasari'u tu adakah dia tu azaf nun kerana ada waw tu? Kalau amar perintah mana sari'u. I mean we tak katalah kita ni bukan kita nak ubah ayat Quran. Katalah tak ada waw tu. Bolehkah dia terus kepada perintah? Sari'u. Jadi, kalau kita buang tu, bermakna arahan ni kepada satu orang. Wasari'u. Jadi mana satu orang. Okey. No jamak dah. Okey, faham saya. Bila ada waw tu, kan dia ramai. Kalau wasari'u saja tak ada waw, bermakna dia arahan tu hanya kepada seorang. Okey. Jadi sekarang ni arahan dia kepada ramai. Awak ramai, bukan awak seorang. Maknanya kamu semualah. Semua orang yang baca itu, wasari'u, waw tu adalah domer. Domer apa? Domer antum. Bak dia arah kepada ramai. Antum. Okey. Asalnya adalah wasari'una. Kalau na tu maknanya bukan fa'il amar.
Bila wasari'un tu dia sudah menjadi ada nun, wa nun. Jadi wa nun tu dia dibuang kerana Azaf. dia majzum. Kerana dia baris mati. Tanda baris mati adalah wa tu lepas wa ada alif. Jadi nun tu kita buang sebab dia baris mati. Fa'il madhi mesti baris mati ujungnya. Jadi baris mati dia kalaulah dia seorang kita matikan jelah huruf yang terakhir. Tapi kalau dia ramai kena wanun tu nun kita buang. Bila nun buang artinya dia adalah majzum. Maknanya dia berbaris mati. Tidak digunakan dengan baris mati sebab macam mana nak berbaris mati dekat yang wanun? Tak boleh. Jadi tanda baris matinya adalah buang nun. Tinggal wow. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Min fadli Ustaz. Ustaz, Ya, min fadli. Assalamualaikum. Saya sebenarnya I'm lost because tadi Ustaz kata gunakan buku kuning. Saya bukan ada buku kuning. Saya tak tahu macam ada satu rupa buku kuning. Adakah yang dimaksudkan is mu'jam tasrif tu ke? Buku tu ke? Bukan. Apa namanya? Buku konek i'rab. Yang ni. Apa? Ya, I don't have the book. Nanti jap, saya besarkan sikit. That means itu memang buku khas untuk i'rab. Buku i'rab. Saya tak pernah dengar pun, baru first time ni saya dengar ni. Whatever yang Ustaz keluarkan PDF, semuanya saya dah tulis step. Tajuk dia tak nampak tu Ustaz. Tak nampak? Maybe, tak nampak, dia glaring. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, i'rab. Kat mana nak beli tu? Saya dah masukkan dalam Telegram. Download komplit satu buku ni ada dalam Telegram ada. Dah download. Ini yang i'rab Al-Quran yang banyak tu yang banyak yang satu Quran tu. Okey. Faham tu. Dah ada buat tapi tak pernah buka. Pasal saya tak masuk balarah. Dalam tu lah. Page berapa kata? Okey. Page berapa tadi Ustaz? Safha? Mas Safha? Apa? Tidak ya. Tengok balik dulu lah. 31. 31. Safha 131. 131, okey. Syukran jazakallah. Okey. 131. Okey. Boleh? Okey, syukran jazakallah. Okey. Jadi kita kembali kepada muka surat 22 nota kita. 22. Tadi 20. 21. 21. Contoh ayat Quran wasari'un tadi. Jadi kita dapati bahawa sari'u adalah fa'il amar. Fa'il amar adalah mabni ala hazaf nun. Sebab mabni ala sukun. Baris mati, jazam. Jadi wa tu menunjukkan dia adalah fa'il. Fa'il tu waris tu adalah menunjukkan kamu ramai. Lebih daripada 3 orang. 3 orang ke atas. Okey, contoh yang kedua. Ayat Taubah. Ayat Taubah. Ayat yang pertama, surah yang pertama. Jadi di sini dari perkataan baraka jadi tambah satu huruf alif di baraka yubaraku yubaraka yubariku barika. Okey. Yubariku. Ini silap baris ni. Dia sepatutnya baris bawah ni. Bukannya baris atas. Yubariku Ustaz. Yubariku silap. Nanti sebetulkan. Baraka yubariku. Okey, yubariku. Jadi baraka yubariku. Jadi barakah tu berkatlah. Berkatilah. Jadi baraka maknanya memberkati ataupun maknanya berulang-ulang kali berkat. Contoh di sini ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi
daripada Masjid Mekah, Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa. Ini ayat diambil hujung saja. Okey. Yang kami berkati sekelilingnya, haulahu sekelilingnya, linariyahu, dan kami perlihatkan min ayatina. Min dari sini bukan maksudnya dari, tapi sebahagian daripada tanda-tanda kami. Jadi Allah SWT menjalankan Rasulullah SAW pada malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa di malam hari. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda. Min ayatina, sebahagian daripada tanda kebesaran kami. Jadi min di sini bukan min dari, tapi min maksud sebahagian. Okey. Jadi yang kita nak tengok nanti tadi perkataan barakah. Barakna. Jadi sama ada tuan-tuan buka apa namanya buku yang kuning tu. Al-Quran. Yang kuning yang tadi. Ya, Al-Quran. Oh, kita terlepas satu lah. Okey, kita kembali semula pada ayat Baqarah 245. Terlepas. Tiba-tiba bacakan tabarakah. Okey. Sorry. Jadi ayat 245 Baqarah. Okey. Jadi perkataan dia dha'afa. Dha'afa yudha'ifu. Yudha'ifu. Silap lagi. Banyak silap ni. 45. Yudha'ifu. Bawah tu, kat atas. Ya, tu. Okey. Ayat. Muzarat. Okey. Dha'afa yudha'ifu. Asalnya lah dha'afa. Maksudnya melipat ataupun melipat gandakan. Bila ada tambah alif, jadi kena tambah me dan kan ataupun menukarkan daripada fa'il lazim kepada fa'il muta'addi. Memerlukan dia punya penyambut dia, maf'ul bih dia. Jadi daripada dha'afa yudha'ifu, ayat yang ada perkataan ini adalah ayat di dalam surah Baqarah 245. Man zallazi yaqridullaha qardan hasanan. Lepas tu wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. I'm lost. Jadi di sini adalah wa yudha'ifu. Wa yudha'ifu, jadi adalah perkataan asalnya dha'afa, iaitu melipat gandakan. Jadi di dalam ayat ini dia kata, siapakah yang boleh memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka dia akan melipat gandakan apa dia? Pahala dia kepada lipat ganda yang banyak. Fayudha'ifalahu ad'afan katsira. Ayat berapa tu, Ustaz? Ya. Ayat berapa tu? 245. Page 245. 245. Ayat. Ayat Baru. 245. Page berapa tu? Page dalam mana? Dalam tu. Ustaz suruh buka buku kuning kan? Buku kuning lah. Tak dengar. 21. 21. Page 21. No, I think kalau buku kuning bukan 21, banyak lagi. Itulah. Tak salah 75 ni, 75 kan 85. Saya pun terus dia V tu buka 5. Kalau buku kuning. Now Ustaz is referring to buku apa ni, buku fi'il tambahan huruf kan? Fi'il tambahan i'rab. Dalam buku Arab kuning tadi, yang Ustaz cakap tadi, dia pakai buku kuning ke lah? Tak salah, buku 85 tak salah. Page 85.
You cuba tengok 85 ke 30? Saya pun confused. V sama V terbalik. I think it's 35. V terbalik tu 8. V terbalik tu is 8 lah. V terbalik 8. 8, Ini 75. 75. 75. 75. Arab tau, bukan Arab kuning tau. Ya, ya. 75. 75. Then the last sentence tu. Man zal ladzi. That's it. You got it? Naam, naam. Naam. Okey, dah dapat. Syukran jazakallah. Terima kasih sama. Okey, Ustaz. Manzal Ladzi Ustaz. 5 dapat. Tafadhal Ustaz. Masya-Allah. Jumpa 245. Jumpa insya-Allah. Dah ada. Okey. Sekarang ni cuba tengok dia punya i'rab dia apa? Fayudhaifahu. 245. Ada sim tu. 245. Mana ni? Sebelah kiri. Sebelah kiri, okey. 43. Kiri. Manzal Ladzi fayudhaifahu. Yang alif fa tu Cuba baca dia punya apa? Dia punya i'rab dia. Tu fa. Daripada awal tu. Ya, fa. Fa apa tu? Sib apa? Sababiyah. Sababiyah mana sebab lah. Oh, sebab. Sebab. Bid'ah. Bid'ah. Ya, bid'ah. Yadu. Ya. Yudha. Yadu'ah. Yudhaifu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' Mansub. Al-Fathah. Mansub kan? Mansub al-Fathah. Okey. Al-Fathah. Apa tu? Fa'il dia adalah Al-fa'il damir mustatir. Taqdiruhu huwa. Takdiruhu. Huwa. Adalah huwa. Huwa maknanya dia. Dia. Okey. Al-ha. Lepas tu Al-ha dhamir mabni. Dhamir mabni ala Dhammah. ala dhammah fi mahli nisbin nasab maf'ul bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maknanya orang yang benda yang dikenakan tindakan. Possessor. Lahu huruf ja. Lahu alif huruf lam, huruf ja. Ya. Okey tu alif ha. Dhamir mabni ala apa ni? Ala dam. Ala alzam. Dam. Fi mahli jar. Fi mahli jar. Jadi azam lah. Maksud dia fayudhaifahu. Fa itu adalah fa maka. Okey. Adalah fa sababiyah. Maka apa? Maka maknanya dia sambung daripada disebab dia sebagai fa tu fa sebab. Sebab apa? Sebab dia melipat gandakan. Jadi fa tu menunjukkan sebab dia melipat gandakan. Dia tu siapa? Hu tu adalah dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah. Jadi fayudhaifa di dalamnya ada dia. Jadi fayudhaifa ni adalah fa'il apa? Fayudhaifa hu tak apa. Ibah ayat sini. Fayudhaifa. Mudhari' kan? Fa'il mudhari'. Jadi hu tu adalah maf'ulun bih. Okey. Melipatkan untuknya. Jadi dia maknanya Allah akan melipat gandakan. Melipat apa? Nya tu kembali pada siapa? Allah lah tu, hu tu. Nya tu bukan Allah. Fayudhaifahu tu di dalamnya ada dia. Dia tu adalah Allah.
Hu tu benda yang dilipatkan. Hu-nya. Oh, maf'ulun bih lah tu. Maf'ulun bih. Ha tu adalah maf'ulun bih. Dan lahu baginya adhafan. Adhafan ni adalah mazdar. Maf'ulun mutlak. Mazdar. Okey. Adhafan Adalah mazdar. Asalnya lah da'ufa. Da'ufa. Maf'ul mutlaq mansub. Ini maf'ul mutlak ni Ustaz. Betul, boleh itu. Jadi maf'ul mutlak mamsud. Al-Fatah. Mutlak tu adalah dia mazdar. Mazdar yang mengulangi perkataan perbuatan dia. Perbuatan dia apa dia? Adalah apa? Jadi dia mengulangi kepada kita adhafan. Itu adalah maf'ul mutlak. Okey. Maf'ul mutlak. Maknanya dia menguatkan perkataan perbuatan sebelumnya. Jadi dah hal ini makna dia adalah manzal lazi. Manzal lazi maknanya siapakah orang yang boleh memberi yukridu, memberi pinjaman. Yukridu. Jadi kepada Allah, yukridullah. Jadi memberi pinjaman kepada Allah qardan. Qardan itu adalah pinjaman yang hasanah. Hasanah maknanya pinjaman yang baik. Siapa yang boleh memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Jadi jawapan dia fa yudha'ifahu, maka siapa yang boleh beri pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik maksudnya infak harta, infak kebaikan, maka fa yudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya. Nya tu orang yang buat qardan hasanah. Qardan hasanah maknanya orang yang menginfakkan dia punya harta ke atau masa ke atau tenaga atau zaman yang baik. Qardan hasanah, maka Allah akan melipatkan baginya. Nya tu nya orang yang membuat qardan hasanah. Lepas tu lahu, baginya lagi sekali. Lahu ni adalah kita panggil dia taukid, nak menguatkan ayat. Sudahlah, depan dah ada. Kalau tak ada lahu ni pun okey dah. Tapi Tuhan nak kuatkan lagi. Maksud siapa yang buat baik, siapa yang menginfakkan harta ke masa ke atau buat baik, pinjamkan harta dia kepada Allah, bukan Allah tak ada harta, bukan Allah miskin, tapi maknanya siapa yang berinfak, sama ada harta ke, duit ke, ataupun masa ke, ataupun tenaga ke, ataupun hayat dia, dengan tujuan qardan hasanah. Qardan hasanah itu maknanya jalan Allah. Jalan yang sebaik-baik adalah jalan Allah. Jadi siapa yang menginfakkan harta dia kepada jalan Allah, maka apa? Yudha'ifahu, maka Allah akan lipat gandakan kepadanya. Lahu lagi sekali. Maknanya itu ayat sangat kuat. Sangat kuat. Jadi kalau kita baca ni tak ada apa-apa tindakan yang kita buat, maknanya kita tak faham ayat ni. Tak faham bagaimana ayat ni boleh menembusi hati yang walaupun hati dia menolak, walaupun hati ni engkar, tapi mesej ni sampai ke dalam hatinya. Tinggal lagi dia tak buat. Itu masalah lain. Jadi ayat ni sebenarnya untuk kita lah. Di samping tujuan ayat ni untuk orang yang engkar. Tapi masa yang sama untuk kita. Adakah kita pun sama dengan orang yang engkar? Kalau Tuhan dah beri macam ni, kita buat tak reti je, makna samalah. Tak ada apa-apa beza. Jadi ayat ni boleh baca je, dia terus. Macam ayat tadi lah. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegera kepada ni. Jadi bila kita baca ni, kita bersegera dah. Tak tunggu besok dah. Lepas tengah baca Quran pun dah minta ampun dah. Belum lagi kita tutup Quran, kita dah minta ampun. Sebab Tuhan kata, bersegera. Begitu sini. Siapa yang menafkahkan harta dia dengan tujuan dia jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan. Bukan 10, bukan 700. Tak tahu berapa Tuhan nak bagi. Kurang pada Tuhan. Jauh mana ikhlasnya kita melakukan kerja tu. Jadi baginya. Dan lahu adhafan. Ini adalah diulang lagi. Daripada perkataan du'afa tadi, daripada perkataan du'afa tadi, diulang lagi.
dalam sudah menjadi dia adalah maf'ul mutlak. Kasirah, banyak. Dia ulang banyak, bukan satu dia bagi. Bukan sekali lipat, kasirah. Kalau Tuhan kata banyak, maknanya benda memang banyak. Sebab Tuhan tidak habis stok. Dia boleh bagi berapa banyak pahala kepada kita kalau dia nak bagi. Kalau benda tu layak kita dapat, dia bagi. Dan tidak ada bilangan. Tidak adalah 700 saja. Tak. Tapi mungkinlah keikhlasan kita berapa? Mungkin 700, mungkin kurang atau mungkin lebih. Tergantung kepada kita dengan Allah. Allah nak bagi berapa? Kalau kita bagi betul-betul ikhlas, Allah bagi. Tak tahulah macam mana Allah nak bagi, tapi pasti banyak. Sebab dia kata kasirah. Jadi kalau kasirah tak mana Tuhan sendiri kata banyak. Kalau manusia kata banyak, barangkali masih limit, ada limit. Tapi kalau Tuhan kata banyak, no limit. Buat sikit aja, tapi tak ada limit balasan yang Tuhan akan bagi. Begitulah pemurahnya Allah kepada orang-orang yang beriman supaya dia selamat daripada disentuh oleh api neraka. Jadi kalau kita baca ayat ni, tak ada apa tindakan lepas tu, maknanya kita ni tidak dapat maksud dia ataupun kita tidak menyambut suruhan Allah yang terang-terang. Yang terang-terang, yang nyata, Tuhan nak bagi kita pahala. Nak bagi, nak lipatkan pahala. Bukan satu, bukan dua, bukan 100, bukan 1000. Tak tahu apa Tuhan nak bagi. Jadi ayat inilah yang menunjukkan bahawa Tuhan ini sangat-sangat nak kita buat pahala. Sangat-sangat nak kita masuk surga. Jangan masuk neraka. Tapi kalau macam ni pun Tuhan bagi, kita tak ambil kisah, maknanya orang tu memang menempah masuk neraka. Tuhan beri arahan, tak kisah pun, tak salah, tak apalah. Jadi maknanya dia memang pilih neraka. Sebab dia tak menyambut apa yang Tuhan cadangkan, sarankan. Jadi itulah di antara maksud yudha'afa tambah alif. Tambah alif tandanya menunjukkan saling dan sering. Sering. Saling dan sering. Okey Ustaz, saya nak tanya sikitlah. Ya, silakan. Ini dia tentang lepas mu'atau fayudha'ifatu lahu kan? Ya. Lam sama ha tu, Ya. Ustaz ada cakap taukid. Ya, Tapi kalau kita tengok pada Arab dia cakap, lam tu ialah huruf jar. Ya. Mana huruf jar, lam tu akan mendekatkan kita kan. Hak yang dia punya kan la ilah lam. La tu kita panggil lau takkid. Makna dia Hukum dia taukid. Makna dia untuk. Ya. Untuk. Peranan la tu adalah menguatkan ayat. Menguatkan ayat. Lepas tu dia kata lepas tu ha tu pula dia kata damir mabni ala lam fi mahli jar. Apa makna tu Ustaz? Okey. Ya, Jadi lahu ni tu adalah maksudnya untuk. Dan nya. Nya tu siapa ni? Sama dengan yudha'ifahu. Hu dia yang merah ni dengan hu yang hitam ni sama orang bendanya, siapa dia? Iaitu dia. Jadi tapi lepas la huruf jar dia kena bagi bawah. Okey? Okey. Dia mabnilah. Lepas la tu adalah la tu huruf jar. Hu kita bagi bawah. Okey? Tapi oleh kerana hu tu dhamir mabni ala dhammah di sini, jadi dia tak bolehlah letakkan huruf lahi. Okey. Jadi kena lahu. Tetapi dikata fi muhalli jar. Jar, okey. Maknanya dia duduk tempat jar tapi dia bagi dhammah. Bagi dhammah tapi dia duduk tempat jar. Jadi hukumnya adalah jar. Tapi dia tak tulis jar di sini sebab tak kenalah lahi, tak sedap sangat. Betul tak kena. Tapi kalau lam ni bagi bawah, li hi. Barulah kena. Barulah hi tu bagi bawah. Jadi itu memang hi bagi bawah, maknanya memang kenalah dia tu dia jar, duduk tempat jar. Tapi sekarang dia hu tapi duduk tempat hi. Fi muhalli jar. Fi muhalli jar. Okey. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lain? Tak ada.
Tak ada baru kita pergi kepada surah Taubah ayat yang pertama. Jadi kalau kita buka tu, kita dapat ayat penuh lah. Ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Surah berapa? 17 ya? Silap surah. Surah 17. Oh, surah 17. Minta maaf, silap. Jadi Surah betulkan supaya tuan-tuan tidak puas mencari. Surah 17. Bukannya surah 9. 9 Sabah. Ayat 1. Ayat yang pertama. Okey. Okey. Jumpa? 17. Jumpa? Jadi ayat dia subhanallazi asra bi amrihi. Jadi subha maknanya maha suci lah. Maha suci siapa dia? Maha suci Allah lah. Tapi yang asra ada tambah hamzah di situ. Asalnya sara ya, tapi ada tambah hamzah. Jadi memperjalankan. Jadi asra tu. Asra tu asalnya adalah saraya. 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 Gerak. Okey. Ada tambah hamzah tu menjalankan. Menjalankan apa? Bi'abdihi, hambanya. Hambanya siapa? Hi itu adalah hambanya. Nya itu adalah nya Allah lah, hamba Allah. Hamba Allah siapa dia? Nabi Muhammad lah. Lailan, pada malam hari. Minal masjid, daripada masjid. Masjid apa? Haram. Masjid Haram. Ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Allazi barakna haulah. Jadi Masjid Aqsa yang mana kami berkati di sekelilingnya. Jadi Allah beritahu bahawa di sekeliling Masjid Aqsa tu Tuhan berkati. Tetapi sekarang ni sayang dikontrol oleh Yahudi. Jadi adalah tanggungjawab umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan akhirat memperjuangkan balik supaya masjid itu kita yang kontrol. Kerana di sekelilingnya adalah diberkati Allah. Tanah yang diberkati. Jadi tak boleh kita lepaskan pada orang Yahudi. Walau macam mana pun mesti ada perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau tak boleh berjuang dengan tenaga, dengan senjata dan sebagainya, berjuang dengan doa. Dengan permohonan. Permohonan dengan sokongan. Tak boleh pergi berperang, kita beri duit, kita bagi harta supaya orang yang nak pergi itu boleh memperjuangkannya. Mesti. Ini adalah, kalau tidak apa tujuan Tuhan tak di sini. Barakna haulah, tempat yang Tuhan berkat, kita biarkan orang lain, biarkan orang kafir, orang tak Islam yang menikmati. Itu satu perkara yang merugikan umat Islam. Jadi kerana itu, masalah Masjid Al-Aqsa, masalah Palestin ni bukan masalah orang lain, bukan masalah orang Arab, masalah orang Islam. Kena bersatu padu mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Sebab dia masjid yang ternama, dia ada 3 masjid yang berpuluh-puluh kali ganda Tuhan lebihkan pahala siapa yang solat di tempatnya itu. Jadi nombor 1 Masjid Haram, nombor 2 Masjid Madinah, nombor 3 Masjid Aqsa. Jadi ini adalah syiar Islam. Syiar yang mengagungkan Islam. Kita tak boleh biarkan lepas pada orang lain. Maknanya kalau kita lepas orang lain, benda yang berharga kita beri orang lain yang mengelolakan. Macam-macam lah dibuat dalam tu. Kalau sekiranya kita lepaskan dia. Sebagaimana sekarang. Jadi sangat jatuhlah kita punya moral orang Islam kerana membiarkan pihak masjid ini dikontrol oleh Yahudi. Apalagi orang yang bersekongkol dengan Yahudi. Sangat-sangat menjatuhkanlah. Sangat jatuh moral kita kerana boleh menyokong, boleh setuju, boleh agree dengan negara haram Yahudi. Kita duk sokong, kita nak buka dia punya kedutaan kita di Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu satu tindakan yang sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Tak boleh kita biarkan dia buka kedutaan dia di tempat kita. Seolah-olah kita setuju. Ini adalah negara yang halal, negara yang sah. Walau dia adalah negara yang haram. Sampai sekarang pun dia buat kerja yang menunjukkan bahawa dia adalah melakukan zaliman
kepada orang Islam di tempat mana Allah beri berkat di sekeliling. Jadi Tuhan kata allazi barakna haulahu. Jadi barakna itu adalah kami berkati. Jadi barakna itu adalah fa'il madhi. Asalnya adalah baraka. Baraka. Jadi barakna adalah fa'il madhi. Yang telah kami berkati. Jadi di sini Masjid Al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kami. Jadi Allah memperjalankan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sebahagian daripada tanda-tanda. Banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah, tapi ini adalah min ayatina. Sebahagian daripada ayat-ayat Allah. Ya, jadi dia punyanya banyak lagi. Jadi asalnya barakna tambah alif. Maknanya dia memberkati sering dan saling. Sering maknanya selalu. Berkatan itu tak habis-habis, tak putus-putus sampai hari kiamat. Barakna, kami berkati. Jadi keberkatan Allah di Masjid Al-Aqsa itu berterusan sehingga hari kiamat. Jadi tak boleh kita biarkan orang lain yang menguasai rumah kita, masjid kita, harta orang Islam. Tak boleh dibiarkan sama sekali. Jadi kalau kita tak bersama-sama memperjuangkan ini, maknanya kita tak mengikut apa yang Tuhan beritahu kita. Dia ni adalah tempat yang berkat. Barakah. Kami telah berkati. Ustaz, min fadlik saya cuma tanya. Kalau kita kata macam barakna, kita kata madhi kan? Ya. Jadi bermakna di sini telah sering diberkati, maksudnya di situ ya. Betul. Betul. Okey, syukran. Okay. Ada lagi soalan lain? Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Kalau tak ada, kita pergi pada muka surat seterusnya. Iaitu pada muka surat 23. Okey. Perkataan asalnya lah khada'a. Khada'a artinya menipu. Okey. Jumpa? Khada'a. Khada'a adalah dia telah menipu. Khada'a maknanya dia sering menipu. Ada alif dia menunjukkan dua belah pihak. Pihak orang menipu, pihak orang yang kena tipu. Dan menunjukkan kekerapan banyak kali. Khada'a. Jadi ayat dia yukhadi'una Allah. Maknanya dia hendak menipu Allah. Ini fa'il mudhari'. Mak dia belum tipu Allah, dia hendak menipu Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, dan dia nak menipu Allah, dia nak menipu orang beriman. Kemudian Tuhan bagi tahu ma yahda'u, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, melainkan mereka menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi dia tak sedar. Dia tak sedar yang dia tu menipu diri sendiri. Ini adalah sifat orang munafik. Ayat 9 surah Al-Baqarah. Ayat pangkal-pangkal tu. Barangkali mudah nak cari ayat ni ikut dalam buku kuning tu, dalam Arab tu. Cuba tengok yukhadi'una. Apa dia punya i'rab dia? Ayat 9. Fi'il madhi marfu' sebutin nun. Yang mana tu? Yang dia cakap ni yukhadi'u. Yukhadi'u. Fi'il madhi mudhari'. Fi'il mudhari', betul. Marfu' sebutin nun. Subut nun. Sebut nun. Subut nun maknanya ada nun lah. Ada nun. Lepas tu waw jamak. Da'u tu waw kan, jamak kan. Okey. Dhamir mabni ala sukun
fi Ya. mahli rafa' fa'al. Okey, betul. Kalau ada waw tu Okey. Okey, nanti jap. Kenapa dengan yuhadi'u? Kenapa tidak dengan yahadi'u? Kenapa dengan yu? Ni je. Khadi'u itu maudah. Ya, ini kan yah. Ini kan yah da'u. Ya tu bagi atas. Tapi yang ini dengan yu. Apa saya? Kenapa kita bagi dengan yu? Kenapa Allah bariskan dengan yu? Sebab You ada all- 4 huruf, Ustaz. Ya? Sebab ada 4 huruf, Ustaz. Betul. 4 Tepat. huruf. Ada 4 huruf. Tepat jawapan tu. Alhamdulillah. Maknanya oleh kerana asalnya adalah 4 huruf. Apa dia 4 hurufnya? Kha, alif dan ain. Ain, okey. Ada 4 huruf. Jadi dengan yu tu menunjukkan bahawa asal dia adalah 4 huruf. Asalnya adalah khada'a. Jadi yuhadi'u, khada'a fa'il madhi, dan fa'il mudhari' dia yuhadi'u. Yuhadi'u fa'il madhi, kalau ada wanun maknanya dia ramai. Dia ramai. Siapa dia tu? Dia tu orang munafik. Yuhadi'un Allah, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wallazina amanu, dan dia hendak menipu orang-orang beriman. Dan Tuhan beritahu wama yah. Kenapa dengan yah pula ni? Kenapa dengan yah tidak dengan yu? Yang ni dengan yu. Sebab yukhadi'un ni asalnya dah khada'a. Yah da'u asalnya adalah khada'a. Ini ada bertiga huruf. Khada'a, yah da'u. Ini 3 hurufnya asalnya. Ini khada'a. 3 huruf. Ini dapat 3 huruf lah ni. Mudhari' dia yah da'u. Ya dah. Yang ini yukhadi'u kerana asalnya 4 huruf. Jadi yukhadi'u. Yang ini yah da'u. Jadi tahulah kalau ya ni bagi atas ni maknanya bukan 4 huruf. Kalau 4 huruf kena yu. Yukhadi'u. Fa'il mudhari' daripada khada'a. Yang ini fa'il mudhari' juga. Fa'il mudhari' tapi asalnya khada'a. Khada'a dia ikut bab pertama. Tiga huruf. Yang ini 4 huruf, yang ini 3 huruf. Jadi yuhadi'u asalnya adalah 4 huruf. Kalau yah da'u asalnya adalah 3 huruf. 3 huruf. Okey. Okey? Okey. Jadi mereka hendak menipu Allah dan hendak menipu orang beriman. Jadi tidaklah mereka menipu melainkan diri Illa anfusahum wa ma yash'urun. illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan makna dia. Ini dia hendak menipu. Yang ini dia ini fa'il mudhari' hendak jugalah ataupun belum lagi. Tetapi ini adalah daripada 3 huruf. Yang ini adalah daripada 4 huruf. Yukhadi'un. Jadi maknanya khadi'un ni maknanya dua belah pihak dan kerap kali. Manakala yang ini dia sebenarnya sekali nipu je lah. Sekali dia menipu dia. Jadi maknanya sini tak ada menunjukkan banyak kali sini. Ini semua mudhari' ni Ustaz kan? Fa'il mudhari'. Semua ni yash'urun ni fa'il mudhari' dua-dua ni. Dua-dua fa'il mudhari'. Betul. Tapi satu asalnya daripada 3 huruf. Okey. Lagi satu yuhadi'un daripada 4 huruf. Jadi khada'a ni tak ada menunjukkan berkali-kali. Tapi khada'a menunjukkan berkali-kali. Maknanya dia berkali-kali mencuba nak tipu. Tipu siapa? Tipu Allah dan tipu orang beriman. Tapi sebenarnya walaupun dia berkali, sebenarnya benda itu samanya sekali je. Dia menipu untuk diri sendiri. Sama dia banyak kali ke, dia sekali ke, tapi maknanya dia menipu untuk diri sendiri. Bukan nipu Allah. Bukan nipu orang beriman. Dia tak boleh nak tipu Allah. Tapi sebenarnya yang dia nak tipu tu dirinya sendiri, tapi dia tak sedar. Itulah malangnya nasib orang munafik. Dia buat kerja, kena keburukan, dan keburukan kan tu kembali kepadanya.
Jadi di sini diterangkan lagi masalah khada'a. Khada'a fa'il madhi, yukhadi'u fa'il mudhari'. Yahda'u. Ya tu bagi hati, yahda'u. Manakala yang empat huruf khada'a, yahdi'u. Yahdi'u ni bukan ya bagi hati. Silap lagi. Oh. Yahdi'u. Yahdi'u. Okey. Jadi ini pun salah baris. Yukhadi'u. Dia dengan you. You. Oh, sorry. يخادع خادع Betul kan? يخادع tidak يخادع Yukhadi'u. يخادع macam dalam ayat lah Yukhadi'u. يخادع Khada'a yukhadi'u. Yukhadi'u. Okey. Jadi ini 3 huruf. Yang di atas ni 3 huruf, yang bawah ni 4 huruf. Jadi kita dapat fa'il amal dia, fa'il madhi dia lah yukhadi'u, fa'il mudhari'nya. Fa'il madhi dia khada'a, fa'il mudhari'nya yukhadi'u, dan amalnya khada'. Manakala fa'il amal 3 huruf ihda'. Kalau 3 huruf ihda'. Kalau 4 huruf khada'. Fa'il amal. Okey. Khada'. Okey. Boleh? Okey. Kalau 3 huruf ihda'. Daripada kita ambil daripada fa'il mudhari' dia yahda'u, buang ya. Okey. Apabila kita buang ya, jadi tak boleh sebut, dia tambah hamzah wasal. Hamzah wasal tu kena bagi bawah kerana baris yang ketiga tu dal bagi atas. Jadi ihda'. Ain tu dimatikan kerana dia fa'il amal. Manakala yang bawah ni yukhadi'u, kita nak jadikan fa'il amal dia, kita buang ya. Jadi bila buang ya, kita boleh baca lagi. Kita dapat khadi'u. Khadi'u itu belum kita matikan ain. Ain. Bila kita kena matikan ain sebab dia fa'il amal. Jadi kita dapat khada'. Maknanya maknanya mengikut teorinya adalah menipulah kamu berkali-kali. Tipulah kamu berkali-kali. Itu maksudnya. Tapi itu dia punya makna mengikut kaedah lah. Tapi maksudnya adalah menipulah. Juga dengan masdar. Masdar kepada 3 huruf adalah ahda. Add-on. Ataupun tidak. Hida'un. Ini adalah masdar. Manakala masdar kepada yang 4 huruf muhada'ah. Muhada'ah. Ataupun penipuan. Ataupun apa? Kita kata tu ada musabaqah. Musabaqah. Musabaqah mim. Pasal dia ada mim. Kalau ada muhada'atun. Ini adalah dia punya masdar kepada khada'ah. Jadi ini kita kena ambil perhatian. Sebab kalau kita jumpa perkataan ini, kita kena tahu apa asal dia. Baru kita dapat makna. Kita kalau nak hafal makna, kita kena hafal makna sama ada hafal madhi dia ataupun mudhari'. Madhi ataupun dia punya masdar. Jadi itu adalah root word dia. Sama ada fa'il madhi ataupun masdar. Jadi kalau kita dapat salah satu daripadanya, kita kena tahu macam mana nak ubah. Macam mana kalau masdar dapat, kita kena tahu dia punya fa'il mudhari', fa'il madhi, fa'il amar dan sebagainya. Video kalau kita tahu fa'il madhi, kita kena tahu macam mana nak buat masdar dia.
Jadi dalam hal ini kalau khada'a, mazhar dia adalah mukhada'ah. Okey. Mukhada'ah. Okey. Kemudian dia punya isim fa'il dia mukhadi'un. Isim maf'ul dia mukhada'un. Jadi beza antara isim fa'il dengan isim maf'ul cuma baris dal dia kalau isim fa'il baris bawah, kalau isim maf'ul baris atas. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ada. Nak teruskan ataupun nak berhenti? Cukup time Ustaz. Ini Ustaz, yang Ustaz cakap tadi, saya nak tahu yang kata tadi musabakah ni khas untuk masdar yang ada alif lah. Ya. Yang ada sabdu tu apa iklan? Bukan, yang ada sabdu apa dia punya musabakah? Iklan. Tartib dengan iklan. Okey. Satu tartiban. Yang kedua musabakah. Kan yang ketiga tambah hamzah adalah iklan. Betul. Okey. Itu yang punya tu masdar dia. Kena pegang tu supaya kita tidak keliru. Supaya kita tak tahu kadang mim banyak sangat. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah dia punya. Itulah uniknya bahasa Al-Quran. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada perbincangan lagi? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikitlah. Ya. Okey, yang untuk yang skrin 23 tu, ya. Untuk masdar tu penipuan kan? Ya. Penipuan tu bukan mukhada'atun ke? Bukan mim kha alif. Dia punya form tu lah, form 3 tu. Betul. Musabaqah. Musabaqah muhada'ah. Ya. Betul. Mim kha alif kan? Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, musabaqah. Okey. Nanti saya betulkan. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Muhada'atun. Okey. Muhada'atun, yes. Betul kan? Huruf alif tu diletakkan antara kha dengan dal. Bukan dal dengan lain. Bakatun. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, ada soalan lagi ataupun ada perbetulan lagi? Tak ada ya? Tak ada. Kita berdiri di sini dulu lah. InsyaAllah kita beritahu minggu hadapan lah. Jadi dalam bulan 7 ni 20 bulan kita raya haji. Okey. Kelas sepatutnya kelas kita lah. Kerana hari raya haji takkan kita nak buat kelas juga kan. Jadi kita tunda kelas untuk hari raya haji tu pada 28. Jadi pada minggu tu 27 dan 28 kelas kita. Ada 2 hari. 27 memang hari kita, hari Ahad, dan 28 tu hari Isnin. Jadi kita buat 2 kelas berdekat-dekatan kerana ganti kepada yang 20 hari bulan. Mana itu dua-dua balarah Ustaz? Itu untuk hari apa tu? Balarah, dua-dua tu balarah. Saya dah pusing dah benda tu. Tapi walau macam mana pun ramai yang balarah tadi kan. Ramai yang terlibat dengan balarah. Okey. Ambil perhatianlah. Jadi ganti hari Isnin ni Ustaz? Ya. Ganti hari Isnin? Balarah tu hari Selasa kan? No, I mean ada Nahwu and Saraf. Nahwu dan Saraf tak ada lagi. Tak terlibat lah. Nahwu dan Saraf terlibat sebab Nahwu Saraf tu pada 18 bulan. 18 bulan belum raya lagi. Belum. Raya 20. 20 tu kelas Nahwu Balarah. Jadi orang yang balarah pun ramai di sini. Jadi untuk maklumat awal lah supaya jangan tertinggal. Jadi saya beritahu dulu supaya
supaya jangan terlupalah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita berhenti di sini dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, ya Rahman, segala puji hanya bagi-Mu. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah, dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami ini dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati, serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. InsyaAllah segala kesilapan dan kelemahan minta maaf. Sama-sama Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Syukran Terima kasih jazakallah. banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.